Okay, pelajar yang ada setakat ni, pelajar yang ada sekarang ni boleh tengok bahan tu. Cikgu dah send dekat grup WhatsApp DAJ tu. So tengok bahan tu, kita akan sambung last class punya. So last class tu kita dah kenali binomial distribution kalau dalam bahasa Inggeris dia lah. Kalau dalam bahasa Melayu dia taburan binomial. So cikgu akan gunakan bahasa Melayu saja dalam kelas ni. Okay, boleh tengok dulu bahan yang cikgu ada send tu. Buka muka surat 84. Buka muka surat 84. Okay, kita start dengan bahagian soalan nombor 6. Sebab mana yang join last class, kita ada soalan, kita dah tengok soalan nombor 5. Jadi nombor 5 tu pengenalan lah untuk taburan binomial yang mana kita nak tahu sama ada dia adalah Bernoulli ataupun tidak. So sekarang ni untuk soalan nombor 6, kita try baca soalan dia. Diberi bahawa X ialah pemboleh ubah rawak dengan taburan binomial, cari kebarangkalian bagi setiap yang berikut. Okay, try tengok soalan dia dulu. Okay, so dia kata X adalah pemboleh ubah rawak dengan taburan binomial. So maksudnya kita ada situasi macam situasi yang last week kita tengok tu. Yang mana last week kita ada tengok macam-macam situasi yang melibatkan binomial. Dan kita ada beberapa soalan contohnya. Kat sini kita ada mengenai nak ambil gula-gula contohnya. Kita nak ambil cawan sebagainya. So kita kena pastikan pertama sama ada soalan tu adalah binomial ataupun tidak. So kalau binomial, dia mesti hanya ada dua sahaja kebarangkalian iaitu berjaya atau gagal. Dia tak boleh berjaya, gagal, seri. Dia tak boleh. Kalau seri tu dia dah jadi 3. So make sure dia hanya ada dua sahaja. Okay, seterusnya. Kita tengok soalan contoh dahulu kan sebelum kita proceed lebih lanjut. Contoh, diberi X adalah taburan binomial. So lambang macam ombak tu menunjukkan dia adalah binomial. B menunjukkan binomial. 9 adalah, kalau kita ingat balik binomial ni cara tulis dia. Okay, kita tengok balik dekat bahan yang last week. Okay, ni dekat soalan yang nombor 4 tu. Dekat nombor 3 tu kan. Jadi jika X mewakili suatu pemboleh ubah rawak dengan taburan binomial dengan N percubaan, maka kita akan tulis dia sebagai X, B and P. Jadi B menunjukkan dia adalah taburan binomial, N dekat situ menunjukkan berapa cubaan N. Berapa cubaan, berapa kali dia buat benda tu. P dekat situ menunjukkan kebarangkalian berjaya P. Okay, jadi kita tengok soalan contoh sekarang ni. Okay, kita ada contoh dekat sini. 1. Px adalah 3. So maksudnya dia ada X adalah B 90.25 yang mana dekat sini X adalah taburan binomial 90.25. So 9 ni adalah N. 0.25 ni adalah P, iaitu kebarangkalian berjaya. Okay, jadi seterusnya kita ada Px sama dengan 3, bermaksud dia nak cari macam mana kalau 3 berjaya kan. Kalau 3 berjaya. Jadi apa yang kita buat dekat sini, kita akan menggunakan formula. So kalau kita tengok dekat muka surat sebelah tu, formula untuk binomial adalah Px sama dengan R NCR VR QN R. Okay, tak apa, cikgu ambil yang ni supaya senang kita nampak.
So ni adalah formula binomial. Kita ada P X sama dengan R, yang mana untuk mengira dia kita akan masukkan N, C, R, P, R, Q, N tolak R. So ini adalah formula. Sekarang ni yang kita tinggal buat hanyalah kalau P X sama dengan 3. Okay, kita buat yang pertama dulu. Kalau P X sama dengan 3 bermaksud 3 ni adalah R. Masukkan dalam formula sama dengan N kita adalah 9, C kita, and then R 3, P adalah 3. So tulis P 3, Q, N tolak R 9 tolak 3. So kita ada 6 dekat sini. So itu formula kan. Untuk perkiraan dia, just masukkan saja kan. Masukkan formula, tekan calculator. So dekat sini dia dah siap lah. 1 tolak 0.25 kan Q. Okey. Kat sini cikgu biarkan saja P dengan Q dulu sebab nak korang tengok kan. P tu adalah 0.25. Jadi kalau P kita adalah 0.25, kita punya Q adalah 1 tolak 0.25. Jadi kat sini kita akan tulis dia 9. C3 P tadi tu adalah 0.25 to the power of 3. Q adalah 1 tolak 0.25 kuasa 6. Tekan calculator. Tekan calculator macam biasa lah. Kan kita dah belajar last week cara untuk tekan calculator dia. So tekan calculator kita akan dapat jawapan dia 0.2336. So itu jawapan akhir dia. Okay, sama juga macam nombor 2. Kecuali nombor 2 ni dia kata P X lebih besar dan termasuk 7. So maksud dia apa? Bermaksud P X 7 tambah dengan P X 8 tambah dengan P X 9. Okay. Kenapa tak ada 10 kat sini? Sebab apa? Rn kita hanyalah sampai 9 je. Percubaan kita hanya sampai 9 saja. Okay, jadi sama macam yang sebelum ni, yang atas tu. Masukkan formula. So kat sini kita ada lah. So kat sini kita ada 9C7. Sebab X kita adalah 7. Jadi R 0.257. 0.75 dapat daripada mana? 1 tolak 0.25. 2 dapat daripada 9 tolak 7. Sama juga 9C8 0.258. 0.751. Sebab apa 1? Sebab 9 tolak 8. Okey, 9C9 0.25 kuasa 9. 0.75 kuasa 0. Dan akhir sekali kita akan dapat jawapan dia adalah 0.0013. Jadi yang pertama ni dia straightforward. Yang pertama ni dia straightforward je. Yang mana kita just gunakan formula. Alright, kita sambung. Tengok dekat bahan muka surat 87 tadi tu. 84. Okay, tengok dekat sini. Kita akan buat soalan A dahulu. Sambil-sambil cikgu prepare ni, korang tengok dulu. Okay, kita ada A dekat sini. Soalan nombor 6A. Diberi X adalah B 10 2/3. So itu adalah dia punya bentuk binomial. Bentuk taburan binomial. Cari. Pertama. 1 PX sama dengan 4. Okay, nombor 1. So kita ada X binomial 10 2/3. So yang ni adalah N. Yang ni adalah P. Jadi N kita adalah 10. P kita adalah 2/3. Jadi kalau P 2/3, Q berapa? 1 tolak 2/3. So 1 tolak 2/3 kita akan dapat 1/3. Okay, sekarang ni dah ada N, dah ada P, dah ada Q. Untuk nombor 1. PX sama dengan 4. Jadi 4 ni adalah R.
Jadi masukkan formula yang sebelah ni. Formula ni korang kena ingat lah kan. Tapi biasanya dalam kertas diberitahu. So PX sama dengan R. Jadi letak N, R, PQ. Semua letak kat situ. So jadi kita ada kat sini jawapan kita, dia akan jadi N kita adalah 10. C 4. P kita adalah 2/3. So korang boleh tulis 2/3 ataupun nak buat perpuluhan boleh. Tapi kalau dia dah bagi 2/3, kita guna je 2/3. 2/3 kuasa R. Jadi R 4. 1/3 Q. N tolak R. Jadi N kita adalah 10. R kita adalah 4. Jadi 10 tolak 4 kita akan dapat 6. Tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapan dia adalah 0.0569. Okey, jadi boleh salin dulu yang 6A1 ni. Okey, jadi itu yang pertama 6A1. Dia minta kita cari PX sama dengan 4. Okey, jadi ni adalah formula. Okey, 6A2. Dia minta PX lebih besar dan termasuk 2. PX lebih besar dan termasuk 2. Jadi nampak banyak kan? Sebab apa? Kita ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So nak katakan ada 6 kat situ nak kena buat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 7 formula kita nak buat. Tapi ada cara mudah dia. Kan? Sebab 2 ke atas. Sebab semua sekali ada 10. Kita ada 0, 1, 2, sampai 10. Dia kata lebih besar dan termasuk 2. So maksudnya dekat sini. Ke atas. So maksud nak senang macam mana? Nak senang kita buang sahaja yang bahagian kat sini. Kita buang bahagian ni. 0 dengan 1. Sebab apa? Sebabnya kalau kita nak buat 2 sampai 10 tu nak katakan panjang kan. Dia sama saja. Jadi kat sini bermaksud 1 tolak P. X sama dengan 0 tolak P. X sama dengan 1. Ini adalah cara mudah lah. Kan? Jadi PX sama dengan 0, PX sama dengan 1. Yang mana 1? Kenapa 1? Sebab kebarangkalian jumlah keseluruhan kebarangkalian adalah 1. Okay, jadi PX sama dengan 0. PX sama dengan 0, kat sini sama juga kita masukkan formula. R kita, N kita adalah 10. C, R kita adalah 0. P kita adalah 2/3. Kuasa R iaitu 0. And then kita ada 1/3 kuasa 10. Kenapa 10? Sebab 10 tolak 0 dapat 10. Tolak lagi PX1. Jadi PX1 gantikan tempat kosong tu dengan 1. Jadi 10 C1 2/3 1. 1/3 10 tolak 1 kita akan dapat 9. So ini adalah formula dia. Step seterusnya hanyalah untuk tekan dalam kalkulator. Kan? Tekan dalam kalkulator kita akan dapat jawapan dia adalah 0.9996. So ni adalah jawapan dia. Okay, boleh faham semua? Okay, boleh salin dulu yang kedua ni. Kalau ada yang tak faham boleh bagi tahu.
Okay, jadi itu adalah 6A1 dan 6A2. Okay, kita try tengok soalan seterusnya 6B pula. Okay, kita tengok kat sini. Okay, jadi masih muka surat sama, muka surat 84 tadi tu. Kan, yang mana yang baru masuk tu boleh buka bahan yang cikgu ada send dekat DAJ tu. 6B. Okay, kita ambil yang ni, formula supaya senang kita nampak. Okay, 6B ni soalan yang sama macam 6A, yang mana diberi X B binomial 12 0.4. Cari PX kurang dan termasuk 2. Soalan nombor 2. Cari PX di antara 3 lebih besar dan termasuk 3 tapi bawah daripada 5. Alright. Kita start dengan soalan 6B1. Okay, jadi dia bagi X binomial 12 0.4. Jadi 12 ni adalah N, 0.4 ni adalah P. Jadi N kita adalah 12, P kita adalah 0.4. Jadi N12 P 0.4, Q adalah 1 tolak 0.4, Q adalah 0.6. Okay, start dengan soalan nombor 1. Dia kata P X kurang dan termasuk 2. Kalau kurang dan termasuk 2 maksud dia apa? 0, 1 dan 2. So 0, 1, 2. Kan dia kata ke bawah. Jadi bermaksud sama dengan P X sama dengan 0 tambah dengan P X sama dengan 1 tambah dengan P X sama dengan 2. Okay, tengok sign betul-betul. Kalau dia kata termasuk 2, maksudnya kita kena masukkan nilai 2 tadi tu. Okay, seterusnya gunakan formula yang ni. Jadi kalau X kita kosong, maksudnya R kita adalah kosong. Jadi N kita adalah 12, C kosong. Okay, yang ni adalah C. P kita adalah 0.4. Kuasa kosong 0.6 kuasa 12. Kenapa 12? Sebab 12 tolak kosong dapat 12. Okey, seterusnya. Itu kalau X adalah kosong. Kalau X adalah 1 dan X adalah 2, dia akan jadi macam ni. Dan tambah lagi satu, kat sini kita ada untuk PX sama dengan 2 pula. Okey, kalau PX sama dengan 2, dia akan jadi 12 C 2 0.4 2 0.6 10. So tekan kalkulator, akhir sekali kita akan dapat jawapan dia. Saya tulis bawah sikit. Akhir sekali kita akan dapat jawapan sepenuhnya, semua sekali kita akan dapat 0.834. So ni jawapan last. Okay, jadi kat sini cikgu skip bahagian tekan kalkulator tu sebab cikgu expect korang dah boleh tekan lah kan. Cara untuk tekan dalam kalkulator. Okay, jadi careful ketika menekan dalam kalkulator. Okay, jadi itu adalah B1. Korang boleh salin dulu. So far semua faham Kalau ada soalan, bagi tahu.
Okey, untuk 6B2. Dia kata P X di antara 3 lebih besar daripada 3 dan termasuk 3, tetapi kurang daripada 5 tapi tak termasuk 5. So maksudnya apa dia? Nilai 3 dan 4 lah maksud dia. Kan? Sebab X tu antara 3 dan 5 tapi dia tak termasuk 5. So bermaksud dekat sini P kita adalah X sama dengan 3 dan juga P X sama dengan 4. Kenapa kita tak masukkan 5? Sebab dia kata kurang daripada 5. Tapi dia tak kata pun termasuk 5 tadi tu. So sama macam yang sebelah tu. Masukkan formula. Okay, kalau X kita adalah 3, R kita adalah 3 maksudnya. 12C3, P 0.4, 3, Q 0.6. 12 tolak 3. So kita dapat 9. Tambah dengan PX4 pula. So PX4 adalah 12C4. 12C4 0.44 0.68. Dan akhir sekali jawapan kita, kalau tekan kalkulator kita akan dapat 0.354. Jadi make sure faham betul-betul. Kalau dia kata P3 kurang dan termasuk 5. So bermaksud dia apa? Kita ada 3, kita ada 4, kita ada 5 kan. Dia kata lebih besar dan termasuk. So maksudnya termasuk sini. Tapi tak termasuk 5. So maksudnya 3 dan 4 sahaja. 5 ni tak termasuk. So make sure jangan keliru dari segi tu. Kalau keliru rugilah kan. Sebab jalan kira kita dah betul lah. Okay, boleh salin dahulu soalan yang kedua ni. 6B2. So far okay ke? Ada soalan setakat ni? Kalau ada soalan tanya je kan. Kalau malu nak bersuara tak apa. Tulis dekat chat pun tak ada masalah. Okay, baik. Okay, salin dulu 6B1 dan 6B2 ni. Okay, kita tengok soalan yang ke-7 dekat sini. Jawab setiap soalan berikut. Okay, masih lebih kurang macam yang tadi tu. Bina satu jadual dan lakarkan graf taburan binomial bagi X B40.3. Okay. Seterusnya cari nilai X lebih besar daripada 3, X di antara 0 dan 3. Okay, jadi apa yang kita tengok kat sini? Pertama, soalan nombor 71. Px lebih besar daripada 3. Kan? Tapi pertama sekali dia nak kita bina satu jadual dan lakarkan dulu. Jadi kita bina jadual. Maksudnya X kita akan start daripada 0 sampai 4. Kenapa 4? Sebab 4 ni adalah N kita. Ingat lagi sekali, N ni adalah
berapa kali cubaan, maksudnya berapa kali, contoh kalau kita baling dadu, berapa kali kita baling dadu tadi tu. Okay, 0.3 adalah P. Jadi buat jadual. Start daripada 0, 1, 2, 3, 4. Gunakan formula. Setiap satu ni adalah formula dia. Jadi kita akan dapat nilai lah. 0.2401, 0.4116, 0.2646, 0.0756, 0.0081 dan sebagainya. So kita akan dapat graf yang seperti ni. Dan plot je mengikut dia punya nilai-nilai tadi tu. Okay, nombor 1. Dia kata PX lebih besar dan termasuk 3. So 3 dan 4 lah. Kan? Bermaksud 3 dan 4. So kat sini. Sebab dia kata lebih besar dan termasuk 3. So 3 pun termasuk. So nilai dia adalah 0.0756 tambah 0.0081. Last sekali kita dapat nilai dia adalah 0.0837. Okay, seterusnya. P adalah di antara kosong tapi tak termasuk kosong. So maksudnya start daripada sini. Kurang daripada 3 tapi tak termasuk 3. So maksudnya 1 dan 2 saja. So PX sama dengan 1 tambah PX sama dengan 2. Okay, jadi dapat nilai dia 0.4116 tambah dengan 0.2646. So dapatlah sekali nilai dia total adalah 0.6762. Okay, kita akan try buat latihan sama-sama. Okay, tengok soalan 7A dahulu dekat bahan tu, muka surat 85 ni. Okay, kat sini dia suruh buat jadual dengan buat graf kan. Jadi untuk graf tu, cikgu tak buat untuk kelas ni kan. Jadi korang boleh buat lah kalau korang nak buat. Cuma untuk jadual cikgu akan tunjukkan macam mana jadual dia. Sebab apa cikgu tak ada kertas graf dekat skrin ni kan. Jadi susah nak tunjukkan plot tadi tu. Okay, 7A. Bina satu jadual dan lakarkan graf taburan binomial bagi X B3 0.6. So kita punya P adalah 3. Okay, tulis dulu X binomial 3 0.6. Jadi P adalah 3. Sorry. N adalah 3. P adalah 0.6. Q adalah 1 tolak 0.6 iaitu 0.4. Okay. Jadi bila kita nak bina jadual bermaksud XR kat sini, kita punya N adalah 3. Maksudnya start daripada 0, 1, 2 berakhir dengan 3. Okay, so itu adalah XR. Kita ada PXR. Kalau nak cari PXR macam mana? Gunakan formula yang atas tadi tu sebelum ni. So korang boleh refer balik formula yang sebelum ni. Kita ada 3C0 0.60 0.43. Okay, begitu juga untuk nombor 1, 2 dan 3. Kosong poin 62, 0.41. Okey, untuk yang ketiga, 3C3 0.63 0.40. Okey, so semua ni setiap satu ni tekan kalkulator, nilai dia kita akan dapat macam ni. 0.064, 0.288, 0.432 dan 0.216. So ni adalah jadual.
Okay, so soalan dia kata cari 7A1. Suruh cari Px sama dengan 2. So Px sama dengan 2 yang mana? Yang ni. So Px sama dengan 2, nilai dia adalah 0.432. So straightforward kan, sebab dia minta satu je. 0.432. Okay, 7A2. Dia kata P X kurang daripada 2 dan termasuk 2. Maksudnya 2, 1 dan 0. So nilai dia adalah 0.064 tambah 0.288 tambah dengan 0.432. So kita akan dapat nilai dia adalah 0.784. So ni adalah jawapan dia untuk 7A1 dan 7A2. Okay, boleh salin dahulu. Okay, jadi itu adalah untuk 7 tadi. 7A. Jadi dia straightforward. Cumanya kat sini untuk dari segi jadual tu dia suruh kita tuliskan. Jadi kalau bila korang nak buat jadual ni, kita nampak dengan jelas kan. Kalau contohnya X kurang daripada 2 kan. Kat mana bahagian dia? Okay, sekarang ni tengok soalan nombor 8. Okay, korang baca dulu. Sementara cikgu prepare dia punya soalan kat sini. Okay, berdasarkan jadual atau graf taburan binomial bagi pemboleh ubah rawak X yang diberi, cari nilai H dan K. Okay, dia bagi tahu X sama dengan R adalah 0, 1, 2, 3, 4. Maksudnya yang paling banyak adalah 4. Px sama dengan R, dia bagi tahu H, 2H, 0.2, 0.15, 0.05. So dekat contoh ni, kalau contoh kita nak cari H, sebab kita tahu semua sekali jumlah untuk kebarangkalian. P total dia kalau kita tambah semua sekali, sepatutnya semua ni akan dapat dengan 1. Kan? Sebab nilai kebarangkalian adalah 1, jumlah dia paling besar. So untuk mencari H, H tambah 2H tambah 0.2 tambah 0.15 tambah 0.05 samakan dengan 1. Kan? Seperti yang cikgu cakap tadi tu, kebarangkalian mestilah sama dengan 1 kalau kita jumlahkan semua sekali. Dia tak boleh kurang, tak boleh lebih. Sebab kebarangkalian ni nak katakan possibility kan. Possibility ni 1 tu yang paling tepat lah nak katakan. Macam tu. So 3H sama dengan 0.6, H sama dengan 0.2. Kan dari segi itu adalah lebih kepada basic matematik. Okay, kita tengok soalan nombor 1 kat sini. 8A. Kita ada jadual yang sama. Kita ada X sama dengan R, kita adalah 0, 1, 2, 3, 4. Cumanya dekat sini PXR kita ada H tolak K 0.25, kita ada K, kita ada 0.17, kita ada 0.21. Kat sini ada ekstra pengetahuan diberi kat tu. Diberi PX sama dengan 2 adalah 1/2 PX sama dengan 4. So daripada situ kita sebenarnya bolehlah kan nak cari
H dan juga K. So dia kata P X sama dengan 2 adalah 1/2 P X 4. Maksudnya kebarangkalian kalau X itu adalah 4. So kita guna je maklumat yang dia bagi tahu. So 2 adalah K, 4 adalah 0.21. So gantikan. K adalah 1/2 0.1. So kira-kira kan pindah semua, kita akan dapat K adalah 0.105. Okey kan, kat sini cikgu skip sikit kan sebab dia pindah-pindah je. So 2 naik atas ataupun 1/2 ni darab terus dengan 0.21, kita akan dapat 0.105. So K kat sini dah dapat 0.105. Sekarang ni seperti yang cikgu bagi tahu tadi, kalau kita jumlahkan ke semua kebarangkalian dekat sini, kita akan dapat nilai dia adalah 1. So H tolak K. K kita dah dapat tadi. H tolak 0.105 tolak, tambah 0.25 tambah dengan K tambah 0.17 tambah dengan 0.21, seharusnya kita akan dapat 1 semua sekali. Dan jadi ini adalah, kita dah dapat kat sini persamaan, satu persamaan kan. Jadi K tadi tu dah dapat 0.105 kat sini. 0.105. Jadi nak cari H, pindahkan semua sekali kat sini. Kita ada H tambah 0.63 sama dengan 1. Jadi H akhir sekali kita akan dapat nilai dia adalah 0.37. Okay, so ni jawapan. So biasanya soalan macam ni dekat kertas 1 lah kan, sebab dia tak banyak sangat jalan kira. Okay, boleh salin dahulu. Ada soalan boleh kemukakan. Okay, soalan nombor 8B. Sama macam soalan 8A tadi. Dia masih menyuruh kita cari H dengan K. Kat sini cuma B ni tak ada H lah, tak ada K, hanya ada H sahaja. So kita ada 0, 1, 2, 3, 4. Dia suruh kita cari nilai H. So bermaksud apa? Kalau kita tambah ke semua sekali ni, kita akan sepatutnya dapat nilai 1. So kat sini 0, nilai dia adalah 1/16. Tambah dengan H, tambah dengan, untuk yang kedua adalah 5H. Yang ketiga adalah H juga. Yang keempat adalah 1/16. Jumlah semua sekali mesti dapat dengan 1. Jumlah semua sekali mesti total dia adalah 1. So kat sini 7H, cikgu pindahkan 1/16 pindah ke kanan. Cikgu dapat kat sini adalah 7H sama dengan 78. 1 tolak yang 1/16 tolak lagi dengan 1/16. Tak apa cikgu buat laju sikit. Kan kalau ada yang confused tu beritahu. Sebab yang ni nak katakan basic
tolak tambah lah. Pindah-pindah tu kita kena mahirkan. Okay, jadi akhir sekali H kita adalah 1/8. So ni jawapan akhir untuk 8B kat sini. Okay, boleh salin dulu 8B tadi tu. Okay, sekejap cikgu ambil ni dulu, lepas tu korang salin. Okay, salin dahulu yang 8B tadi tu. Okay, sementara tu kalau yang dah salin tu, try buat 8C pula. Kan? Jadi bila cikgu tunjuk jalan kira tu, korang boleh compare lah. Sama ada korang betul ataupun salah. Okay, untuk 8C. Soalan yang sama, diberi graf taburan binomial, dia suruh kita cari H dengan K. So H ada dekat sini, K ada dekat sini. So apa yang kita kena buat, tengok diberi kat sini. Diberi dia kata Px kurang daripada 3, tak termasuk 3, maksudnya yang bawah. Sini sama dengan X lebih besar daripada 3. So maksud dia apa? So maksud dia kalau kita ada satu benda kan, contoh kita ada kek kan. Kita ada kek contohnya. Kek ataupun roti lah, kita ada roti kat sini kan. Kalau cikgu cakap kanan dengan kiri adalah sama, apa maksud dia? Maksud dia sini adalah setengah, sini adalah setengah. Sebab jumlah semua sekali kita akan dapat 1. So sama juga macam taburan binomial ni. Kat sini dia kata kiri adalah dengan kanan adalah sama. So kat sini jumlah dia adalah 0.5, sini jumlah dia adalah 0.5. Jadi menggunakan maklumat yang dia beri kat situ, cikgu buat macam tu je lah. Kan 0, 1, 2 ni. So contoh 0, dia punya nilai adalah 0.1. 1 nilai dia adalah H. 2 nilai dia adalah 0.15. Cikgu jumlahkan dengan 0.5. So daripada situ cikgu dapat H adalah 0.5. Manakala yang sebelah kanan pun jumlah semua sekali adalah 0.5. So sebelah kanan cikgu ambil 3. 3 H. 3 adalah H yang mana kita dapat ni H tadi nilai dia adalah 0.25. And then 4 adalah 0.05, 5 adalah K nilai dia. Samakan dengan 0.5. Jadi gunakan pindah-pindah semua sekali. K adalah 0.5 tolak 0.3. K akhir sekali jawapan dia adalah 0.2. Boleh faham tak untuk 8C ni? Kenapa sama dengan 0.5 cikgu? Okay, kenapa sama dengan 0.5? Sebab kita gunakan maklumat ni. Nampak dia kata diberi
Px kurang daripada 3. So, X kurang daripada 3 yang mana? Kurang dan tak termasuk 3. So, maksudnya kosong, 1, 2. Sama dengan Px lebih besar daripada 3. 3, 4, 5. Kan? So, maksudnya kosong tambah 1 tambah 2 sama dengan 3 tambah 4 tambah 5. So, kalau semua sekali ni, cikgu tambahkan kan sepatutnya dapat 1. Ingat lagi tak? Kebarangkalian, jumlah besar dia adalah 1. So, maksudnya kalau cikgu tambah semua ni adalah 1. Tapi macam mana kalau cikgu bahagikan kepada 2? So, kalau semua sekali adalah 1, cikgu bahagikan kepada 2, maksudnya sebelah kanan adalah 0.5, sebelah kiri adalah 0.5. Sebab 0.5 tambah 0.5 dapat 1. So, yang sebelah kiri yang mana? Adalah 0, 1, 2. Sebelah kanan 3, 4, 5. So, yang ni semua sekali akan sama dengan 0.5. Yang ni semua sekali akan dapat 0.5. Sebab tu cikgu samakan dengan 0.5. Okey, boleh faham? Boleh cikgu, terima kasih. Alright. Okey, salin dulu. Kalau ada soalan lagi boleh tanya. Jangan risau. Okey, tengok muka surat 86 tu. Nombor 9. Tentukan mean, variance dan sisihan piawai bagi setiap taburan binomial yang berikut. Okey, jadi awal-awal lah itu kan kita dah tengok dah formula untuk mencari mean, mencari variance dan juga sisihan piawai. So formula dia setiap satu ada kat sini. Okey, kalau kita nak cari mean, formula dia adalah NP. N tadi tu kita dah tahu nilai dia adalah jumlah keseluruhan, P adalah kebarangkalian yang berjaya. Untuk cari variance, formula dia adalah NPQ. Kalau untuk cari sisihan piawai, punca kuasakan NPQ pula. Okey, tengok nombor 9, tengok contoh dulu. Dalam satu tinjauan yang dibuat di sebuah sekolah, didapati bahawa 30% daripada 200 orang pelajar di sekolah itu suka bermain permainan secara atas talian. Ni macam korang lah kan, suka main game online. Okey, jadi contoh dia nak cari mean. Mean formula dia adalah NP. So N kat situ adalah 200. P adalah 0.3. Sebab apa? 30% kita boleh tukarkan dia jadi 0.3. So, Q adalah 1 tolak P tadi tu. P tu nilai dia adalah 0.3. Jadi 1 tolak 0.3 kita akan dapat nilai dia adalah 0.7. Jadi masukkan je formula. Mean adalah NP 200 darab 0.3 dapat 60 kat sini. Okey, seterusnya variance. Variance formula dia adalah N darab P darab dengan Q. So kat sini dia dah skip lah kan. NP tu 60 sebab dah buat tadi tu dalam mean. So kalau korang nak buat start balik daripada NP pun boleh. Maksudnya 200 darab 0.3 darab dengan 0.7. Kat sini dia short form je. So dapat jawapan dia adalah 42. Okey, dan seterusnya sisihan piawai. Sisihan piawai formula dia adalah square root NPQ. Punca kuasa 2 NPQ. So NPQ tadi kita dah dapat 42. Kalau punca kuasa 2 kan bermaksud punca kuasa 42. Yang mana jawapan dia adalah 6.481.
Okay, kita akan buat latihan soalan C. 9C kat sini. So ni muka surat 86. Sorry, cikgu rasa kat sini dia macam ada terpotong pula. Sekejap cikgu tengok dulu. Okay, tak apa, kita terus buat SPM Practice 5 sebab cikgu dekat bahan ni cikgu terpotong. Dan cumanya, okay, kita buat yang C terus. Masa yang diambil untuk menyelesaikan 10 soalan dalam kuis matematik adalah oleh sekumpulan pelajar bertaburan normal dengan min adalah ni. Okay, kita tengok nombor C ni. So ada error sikit dekat bahan tu sebab ada muka surat yang hilang. Tak apa, kita try buat yang mana ada. Okay, so ada kat sini masa yang diambil untuk menyelesaikan 10 soalan dalam kuis matematik adalah sekian. Kan dia ada kat situ. Okay, sekejap Okay, tak apa. Kita tengok balik muka surat 97 tadi tu. Kita start terus dengan SPM Practice 5. Sebab yang tadi tu dia tergantung. Cikgu tak nak korang pening-pening. Okay, start dengan soalan nombor 1 kat sini. Tengok kertas 1, soalan 1. Diberi X adalah 0, 2, 4 dan 6. Ialah pemboleh ubah rawak dengan taburan kebarangkalian P seperti yang ditunjukkan dalam jadual berikut. Okay, so ada jadual. X sama dengan R adalah 0, 2, 4, 6. PXR adalah 0.15, 0.40, 0.25 dan 0.20. Soalan 1A, tunjukkan bahawa X ialah pemboleh ubah rawak diskrit dengan taburan kebarangkalian P. So kita kena tunjukkan sama ada dia adalah diskrit ataupun tidak. Okay, jadi apa yang kita boleh buat kat sini? 1A. Kalau dia adalah sejenis taburan diskrit, kan pemboleh ubah rawak diskrit, kalau kita jumlahkan ke semua sekali ni sepatutnya akan dapat 1. So kalau kita jumlahkan semua ni, nilai dia sepatutnya akan dapat dengan 1. So kita try kira kat sini. 0.15 tambah 0.40 tambah 0.25 tambah 0.20. Ingat kalau pemboleh ubah rawak diskrit, dia mesti jumlah semua sekali dapat 1. Tak kurang, tak lebih. Jadi 0.15, 0.40, 0.25, 0.20. Okay, tekan kalkulator. 15.40 tambah 0.25 tambah 0.20. So dapat 1. Jadi bila dapat 1, maka yang ni adalah, maka X ialah pemboleh ubah rawak diskrit. Kalau dapat 1, baru betul dia adalah diskrit. Kalau dapat kurang, kalau dapat lebih, dia bukan adalah pemboleh ubah rawak diskrit. Okey. Jadi itu adalah 1A. Sambung untuk 1B kat sini. Cari P, X kurang dan termasuk 4. So kurang dan termasuk 4 maksud dia apa? Bawah daripada 4. Kan? Bermaksud kalau nak senang, kita buat apa? Kalau nak senang, kita buang je yang 4 ke atas. Kan? Jadi apa yang kita buat adalah 1 tolak dengan 4PX 6. Sebab dia nak 4 ke bawah. Kan? So buang je yang 6. So 1 tolak
0.20. Akhir sekali, jawapan kita adalah 0.8. Korang boleh juga buat 0.15 tambah 0.40 tambah 0.25 akan dapat jawapan yang sama, iaitu 0.8. So ini adalah satu B tadi tu. Okay, boleh salin dahulu. Okay, so far ada soalan? Tak ada. Tak ada Alright, okay. Jika tiada soalan, kita tamatkan dulu kelas kita. Kan masa dah pukul 10. Okay, kita jumpa lagi next week dalam kelas yang seterusnya. Kita akan sambung latihan-latihan ni, ADMAT ni. Okay, itu saja daripada cikgu. Terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.